Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Esther babak ke-8. Orang Yahudi diperintah melawan musuh. Ya. Selepas Haman mati, ini berlaku. Ya, titah yang dikeluarkan oleh raja mesti dilaksanakan walaupun Haman sudah mati. Kerana titah raja tidak boleh dibantahkan. So apa akan berlaku? Orang Yahudi diperintah melawan musuh. Ini akan berlaku. Okey. Kita mendengar Esther babak 8. Pada hari itu juga, Raja Ahasveros memberi permaisuri Esther semua harta Haman, musuh orang Yahudi. Esther memberitahu raja bahawa Mordekai ialah sepupunya. Sejak itu, Mordekai diberikan hak untuk menghadap raja tanpa dipanggil terlebih dahulu. Kerana dia adalah saudara permaisuri Esther. Dia boleh keluar masuk istana. Raja menanggalkan cincin menterai yang baru diambilnya semula daripada Haman, lalu memberikan kepada Mordekai. Esther pula melantik Mordekai menjadi penguasa harta benda Haman. Selepas itu, Esther menghadap raja lagi sambil bersujud dan menangis. Dia memohon agar raja menghentikan komplot yang dirancang oleh Haman, keturunan Agag, terhadap orang Yahudi. Raja menghulurkan tongkat emasnya kepada Esther. Lalu bangkitlah Esther dan berkata, "Jika tuanku berkenan dan jika tuanku menyayangi hamba, hendaklah tuanku mengeluarkan surat perintah untuk membatalkan surat perintah Haman, anak Hammadatta, keturunan Agag, yang mengandungi perintah untuk membinasakan semua orang Yahudi di seluruh kerajaan. Bagaimana mungkin hamba sanggup melihat bencana yang berlaku terhadap bangsa hamba dan melihat sanak saudara hamba dibunuh?" Raja Ahasveros bertitah kepada permaisuri Esther dan Mordekai, orang Yahudi itu. Beta sudah menjatuhkan hukuman gantung kepada Haman kerana komplotnya terhadap orang Yahudi, dan beta sudah memberikan semua harta kepada Esther. Harta Haman kepada Esther. Tetapi beta tidak dapat membatalkan perintah yang sudah dibuat atas nama beta sendiri dan yang menteraikan dengan menterai diraja. Namun, beta membenarkan kamu menulis surat kepada orang Yahudi. Apa sahaja yang kamu kehendaki, kamu boleh menulis surat itu atas nama beta dan mementeraikannya dengan menterai diraja. Perkara itu berlaku pada hari ke-23 bulan ketiga, iaitu bulan Siwan. Mordekai memanggil para setiausaha raja dan memerintah mereka menulis surat kepada orang Yahudi, para governor, pegawai pentadbir dan pembesar di seluruh 127 buah wilayah kerajaan itu, dari India sampai ke Ethiopia. Surat itu ditulis kepada tiap-tiap wilayah dalam bahasa dan tulisan masing-masing.
Dia juga mengirim surat kepada orang Yahudi dalam bahasa dan tulisan Yahudi. Surat-surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimenterai dengan cincin menterai diraja. Lalu Mordekai menyuruh para utusan menghantar surat-surat itu ke seluruh wilayah kerajaan dengan menunggang kuda pantas kepunyaan raja. Ya, apa yang terkandung dalam surat-surat itu? Kita mahu tahu ke? Ya, ayat 11. Surat-surat itu membenarkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk membela diri. Jika mereka, isteri dan anak mereka diserang di wilayah mana-mana pun oleh orang bersenjata daripada bangsa apapun, mereka dibenarkan melawan dan membinasakan musuh itu. Mereka dibenarkan membunuh musuh sampai habis serta merampas harta musuh itu. Titah itu dikuatkuasakan di seluruh kerajaan Persia pada hari yang telah ditentukan bagi pembunuhan orang Yahudi, iaitu pada hari ke-13 bulan ke-12, iaitu bulan Adar. Surat perintah itu harus dikuatkuasakan sebagai undang-undang dan diisytiharkan kepada semua orang di tiap-tiap wilayah supaya bangsa Yahudi bersiap sedia melawan musuh apabila hari itu tiba. Kemudian, atas perintah raja, para utusan itu berangkat dengan menunggang kuda kepunyaan raja dan pergi dengan secepat-cepatnya. Perintah itu diisytiharkan juga di Susan, ibu kota kerajaan. Selepas itu, Mordekai meninggalkan istana sambil memakai pakaian kebesaran berwarna biru dan putih, jubah ungu daripada kain linen yang halus dan mahkota emas yang cantik sekali. Orang di jalan-jalan raya kota Susan bersorak kerana bersukacita. Orang Yahudi berasa lega dan gembira, bahagia dan bangga. Di tiap-tiap kota dan wilayah di mana sahaja titah raja itu dibacakan, orang Yahudi bersukacita, bergembira dan berpesta. Bahkan banyak orang menjadi warga bangsa Yahudi kerana mereka takut terhadap bangsa itu. Ya, bangsa Yahudi adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, mereka adalah bangsa yang terpilih. Ya. Raja Yesus datang juga dari bangsa Yahudi. Ya, kita mesti tahu apa berlaku. Orang-orang Yahudi boleh membela diri bila diserang oleh musuh. Dalam keadaan ini, orang Yahudi boleh membela diri, ya, untuk menyelamatkan anak isteri mereka dan mereka sendiri. Ya, kerana orang Yahudi diberi peluang untuk hidup. Ya, kita mahu hidup dalam dunia ini, kita mahu hidup dalam kuasa Tuhan. Ya, ini adalah Esther babak ke-8. Sekian, terima kasih. Shalom.